Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul qalbi. Haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah. Khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami yang kami jahil. Karena ma nasina mengingatkan balik kepada kami yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami agama. Allahumma rzuqna ilman nafi'a ya Allah ya Tuhan kami, rizkikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang saleh amalan masbuk diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki bersedekah. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Sallallahu alaihi. Maka kamu sediakan tempat tinggal untuk mereka, iaitu isteri-isteri kamu yang telah ditalakkan itu, mengikut kadar apa yang kamu tetapkan untuk mereka tempat tinggal berdasarkan kadar kemampuan kamu. Dan jangan kamu sakiti mereka supaya mereka itu berada dalam kesempitan. Dan sekiranya mereka itu daripada kalangan orang-orang perempuan yang mengandung, maka hendaklah kamu sediakan nafkah untuk mereka hinggalah mereka melahirkan anak. Sekiranya mereka itu menyusukan anak dan anak itu kepunyaan kamu, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka bayaran kepada perempuan itu. Wa'tamiru bainakum bima'rufin, dan berbincang kamu di antara kamu dengan secara baik. Wa in ta'asartum, sekiranya menjadi satu kesusahan kepada kamu, fasaturdi'u lahu ukhra, maka digunakan untuk kamu mencari ibu susuan yang lain. Sallallahu alaihi. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat yang ke-6. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini kita bertemu di masjid kita ini untuk kita sambung kuliah tafsir kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ini dan yang lepas diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita baca ayat ke-5 dari surah At-Talaq. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut dekat kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sengaja didatangkan beberapa kesusahan kepada kita. Dan sebenarnya kesusahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni merupakan satu ujian, dan selepas daripada itu Allah Ta'ala akan bagi kemudahan yang banyak. Fa inna ma'al usri yusran. Kalau kita belajar dalam Quran, kita akan jumpa satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu akan ada kemudahan. Kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, kadang-kadang dia bersoalan, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut fa inna ma'al usri yusra. Al-usri itu ada lidah, yusra itu tidak ada lidah. Kalau ikut ni, kalau Allah Ta'ala disebut, dia boleh sebut fa inna ma'al usri al-yusra, macam tu. Tapi tak, dia sebut fa inna ma'al usri yusra. Yusran itu tidak ada lidah, tapi sebelum itu ada al-usri, ada lidah. Ulama tafsir bahas, bila sebut ada lidah, maknanya kesusahan itu sikit dia. Dan bila tidak ada lidah, menandakan kemudahan itu terlalu banyak. Maksudnya kita jumpa dengan satu kesusahan, tapi kesusahan itu tak adalah segala mana. Dan sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kemudahan yang lebih besar daripada itu. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut fa inna ma'al usri yusra. Kita ni kadang-kadang kita tak boleh tahu nikmat siang kecuali ada di malam. Kita ni tak akan rasa nikmat di siang ni kalau kita tak pernah tahu apa susah di malam. Jadi serupa juga kita tak akan tahu nikmat senang kalau kita tak pernah rasa susah. Bila kita pernah rasa susah ni, datang mudah pun kita tahu ni nikmat ni. Bila kita ni tak pernah rasa kesusahan,
Mari kemudahan itu kita tak rasa, kemudahan itu satu nikmat. Jadi serupa juga Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidup kita atas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi macam-macam ujian. Kenapa dia bagi macam-macam ujian? Sebab lepas balik itu dia nak bagi satu nikmat. Dan nikmat kalau kita dapat, kita rasa betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang duduk dekat tempat kita lah kat Malaysia ni dia hujan. Sebab bila kita ni khatul istiwa. Hujan ni bila hujan kita payah nak keluar. Kita rasa susah lah nak jalan pun kena ada payung lah. Kadang-kadang jalan kalau pakai kain labu sikit basah kain lah. Kalau tak ada payung bagi kita basah, kita rasa susah bila hujan. Tapi pernah tak kita fikir apa yang berlaku selepas daripada hujan? Lepas daripada hujan ni udara pun jadi bersih. Kita pula jadi nikmat. Kita boleh dapat nikmat daripada selepas daripada hujan tadi. Suku juga Allah Ta'ala ni bagi ujian. Kita rasa ujian ni susah. Sebenarnya kita jangan lihat ujian yang susah tu. Kita kena lihat implikasi selepas daripada ujian. Apa sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi pada kita selepas daripada itu. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi macam-macam ujian kepada kita. Dan yang nyatanya Allah Ta'ala nyatakan dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Semua ni adalah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sengaja Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, kata Allah. Dan sebagaimana ayat kata Allah, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran." Kata Allah SWT, barang siapa yang takwa kepada Allah SWT, Allah Ta'ala akan kafarat kesalahan ni. Kita ni kadang-kadang hidup ni tak boleh lari daripada dosa. Sama ada dosa itu besar ataupun dosa itu kecil. Dosa besar insya-Allah kita akan mengelaklah insya-Allah. Kita takkan zinalah insya-Allah. Kita takkan mencurilah insya-Allah. Dosa besar ni insya-Allah kita takkan buat. Tetapi kadang-kadang dalam hidup kita tak boleh lari daripada dosa-dosa kecil. Dosa kecil kita kadang berlaku dalam hidup kita. Dan dosa kecil yang kita lakukan itu kadang-kadang kita tak sedar. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak ampun dosa kita? Amalan-amalan baik yang kita lakukan. Apa dinamakan sebagai at-taqwa. Wa may yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala kifaratkan dosa-dosa. Bukan sekadar Allah Ta'ala kifaratkan, bukan sekadar Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia, wa yu'azim lahu ajran. Allah Ta'ala akan bagi pahala besar pula kepada dia. Itu hikmah Allah Ta'ala lah. Dan Allah Ta'ala bagi ayat macam ini sebenarnya bagi pesanan kepada kita bahawasanya kalau datang sebarang hujan, kita tak payah nak frust, kita tak payah nak sedih, tak payah. Kita kena fikir apa sebenarnya nak berlaku daripada itu. Hanya situ insya-Allah. Datang sebarang hujan, kita fikir adalah hikmah itu. Orang kita ni jadi satu ayat untuk memujuk jiwa dia bila ditimpa sesuatu problem, satu masalah, satu ujian. Dan dia kata adalah hikmah di sebalik ujian Allah Ta'ala. Itu buat orang Melayu. Sebenarnya ayat orang Melayu itu asasnya ayat kita baca. Itu insya-Allah. Dan ini kita nak kuliahkan dalam insya-Allah. Hari ini kita nak sambung ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Sambung ayat. Allah Ta'ala sebut barang siapa yang takwa kepada Allah SWT, Allah Ta'ala kifarat dosa dia. Dan Allah Ta'ala ni bagi pula kepada dia pahala yang besar. Dan ayat yang kita baca, surah yang kita baca ni masih lagi dalam perbincangan tentang at-talaq. Ingat kita tak lari lagi daripada perbincangan kita pasal at-talaq kan? Sebab surah ni namanya surah at-talaq. Awal lalu kita dah cerita talak, lepas tu mari cerita takwa. Lepas tu cerita pula talak macam mana bahasa Aidah. Dia mari pula cerita takwa. Dia mari pula cerita bab talak. Dia ulang balik cerita. Kaedah Allah SWT ni, bila dia bercerita tentang hukum, dia akan selang-seli dengan pesanan-pesanan baik. Rupalah kita pun suka juga. Kadang-kadang kita cerita hukum fiqh. Duk cerita hukum fiqh, jangan cerita hukum fiqh pakai mak jangan. Duk cerita hukum fiqh tapi selang-seli pesanan-pesanan supaya bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kan? Macam kalau dulu ada seorang dekat Syria, Dr. Sa'id Ramadan Al-Houthi. Mandi kena bom lah. Orang ni kan dalam tolbat dia kena bom. Dia mengajar orang tak bom kat mereka untuk mati. Masa dulu mengajar. Ada yatim. Dia tengah mengajar tu. Orang marah dia lah sebab dia disokong Assad kerajaan Syria. Gaduh-gaduh. Antara dua, satu Assad, satu lagi geng-geng. Inilah orang tentang kerajaan kan. Jadi Dr. Sa'id Ramadan Al-Houthi ni dia pro kepada Assad. Jadi ramai orang marah ke dia. Dan akhir sekali dia kena bom. Dan tak tahu siapalah bom dia tu. Dr. Sa'id Ramadan Al-Houthi ni. Dia pernah mengajar bom meletup tu. Mati dekat sini juga. Masih tempat dia dia. Allah. Orang Arab macam tu lah. Orang Arab ni bangsa hati kering. Orang Arab, orang Pakistan. Sebab memang lah kalau tengok cerita bunuh-bunuh ni biasa dia. Kalau duduk kat Pakistan dulu, dia tengok orang kena tengok apa mata dulu kan. Tapi sekarang pun Malaysia pun ada juga.
cerita pasal kena tembak. Dan ada pula orang pergi cerita dekat anak. Dia kata sekarang ni membunuh upahan orang bayar murah tak sampai 5,000. Tak apa lagi, satu riwayat ada orang cerita tak ustaz, tak sampai 500. Ada juga. Dia kata terkenal tu. Cerita ni bunuh-bunuh ni benda biasa. Kerana dia teringat masa belajar Pakistan ni. Di Pakistan ni sebuah negara yang senjata ni mudah dapat. Senapang ni mudah dapat. Kalau pergi dekat sempadan Afghanistan dengan Afghanistan Pakistan, dari satu tempat, tempat tu dia panggil Peshawar. Peshawar. Di Peshawar itu orang Pakistan pun ada, orang Afghanistan pun ada. Dekat situ tu kita pergi jangan kejut, dia ada satu pasar. Dia panggil Suqul Aslihah, pasar senjata. Kita dekat Malaysia ni jumpa pasar ikan, pasar sayur. Kat sana jangan kejut, dia ada pasar jual senjata, pasar jual senapang. Kalau pergi kat sana kan. Lepas tu kita pergi beli senapang tu murah-murah. Dia boleh ada harga RM2 kalau nilai dengan Malaysia lah. Ada harga RM100, boleh tak kurang pula. Itu cerita kat tempat dia. Yang peluru-peluru tu kadang-kadang kita beli sebutir tu, sepusing tu boleh dapat 3 butir. Sepusing tu dapat 3 butir. Dekat sini macam beli caklat lah. Kita beli caklat kan sepusing kan 3 butir. Dekat sana peluru. Itu cerita dekat negara dia orang. Jadi, mula-mula nak sampai Pakistan, antara benda yang nak terkenal ni adalah pergi semayang jemaah. Kita dekat Malaysia, bila kita semayang jemaah, orang kadang-kadang dia letak benda dekat depan. Handphone, duit, kunci, buku, itu tempat kita lah. Kat sana dia tak pistol. Kat semayang tak pistol. Kita main lagu mana ni? Ada pistol ni ke depan kan? Tu masa nak belajar, belum sampai tu lah. Tu tak apa lagi, hang jadi bawa pistol, hang kecil sikit lah pistol ni. Tu kalau bawa senapang, AK-46, AK-47 tu ada gitu. No. Yang Osama dah pegang, yang orang Pakistan ni Kalashnikov. Kan? Orang Pakistan bagi, orang Rusia bagi. Yang sebab kata dia sejarah senapang tu, yang tukang buat tu nama Kalashnikov. Nama tukang buat tu lah. Jadi orang Pakistan dia bawa Kalashnikov. Yang Osama bila dia pegang. Senapang dia pula. Senapang daripada Rusia. Dia beri, dia letak kat depan. Jadi masa dia semayang, dia sujud. Senapang tu kat atas kepala dia lah. Kita dekat tepi. Muncul pistol senapang kepala kita lah. Dia kalau meletup tak mati syahid, tak ada kata pasal. Tak sebab pergi ke Mesir mati syahid lah. Itu cerita kan yang kedua lah. Jadi cerita dekat sana, senapang ni mudah-mudah, pistol ni mudah-mudah. Cerita bunuh-bunuh ni benda biasa. Kita ada kedai kopi nak minum teh, kita bunyi piong-piong kalau menembak. Bunyi nak menembak, kita siapa dia bunuh kena tembak. Dia cari-cari tu orang kena tembak tu kita lah. Itu cerita dekat Pakistan. Itu cerita dekat Pakistan. Tak pernah dengar cerita macam ni kat Malaysia. Lama dah balik Malaysia, tahun 2000 lagi balik Malaysia. Hari ni bunyi pula kat Malaysia. Bunyi pula cerita dekat Malaysia kan. Cerita anak pun tak faham lah. Nyawa manusia ni dah jadi murahan. Sebab kita satu, kat negara Arab tengok dekat Mesir, dekat Syria. Nyawa manusia dia nampak macam murah sangat. Tu dia Allah nak cakap kerja kan. Orang pergi demo ramai-ramai ambil misteri senapang. Misteri ni peluru hidup tembak mati macam tu. Dia kena pecah kepala lah apa kan. Tengok yang berlaku dekat Mesir tu dengan orang. Dan kita minta jauh lah jangan berlaku macam ni dekat negara kita orang minta jauh lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakai doa lah. Kita ni kalau berbeza lah parti ke politik ke apa ke, jangan sampai pertumpahan darah. Ingat, berbeza lah pandangan politik ke, yang ni satu parti, ni parti kedua, beza pendapat macam mana pun jangan sampai melibatkan darah. Kita selesaikan dengan cara yang lebih aman, damai perbincangan, mudah lah, macam mana nak buat. Yang penting jangan sampai melibatkan darah, jangan sampai berbunuh-bunuhan. Sebab dah berbunuh-bunuhan ni memang tak sihat, itu jadi problem pula. Kadang-kadang orang nak timbul persoalan, apa akan jadi di Mesir dan apa kesudahan di Mesir, kita pun tak nak jawab. Sebab dengan khabar ni, ikhwan sendiri pun dia dah jam, dia tak boleh nak kawal dah. Rakyat dia yang mengikut-mengikut dia kan. Jadi masalah. Yang ada Asisi ni pula, dia tahu. Asisi ni bukan jenis orang tahu apa Quran. Asisi tu tentera tu, yang general tu, apa Quran. Bukan jalan-jalan orang. Dah Arab ni apa Quran ni biasa dia. Arab ni jenis apa Quran ni biasa. Naiklah tentera mana, apa jenis apa Quran. Asisi tu sendiri tu apa Quran. Ada orang bagi tahu pula, bini pakai budak tak boleh macam ni. Ada orang bagi tahu, yang tu anda tak tahulah cerita bini pakai budak atau tidak ni wallahu a'lam. Tapi ada orang bagi tahu, kawan-kawan kat sana bagi tahu, Asisi ni bini pakai budak, ambil. Asisi general tu, bunuh orang pun boleh tahan. Tu cerita dekat dua orang. Alhamdulillah, tak jauhlah daripada berlaku di tempat kita, insya-Allah. Tahu cerita sini balik. Jauh kalau cerita hak tu, biar aku dah pasal Mesir dah begini. Yang kita nak cerita sekarang ni ayat ni. Jadi
Allah Subhanahu Wa Taala di sebut Quran, kita ni kena takwa. Jadi bila takwa, dia cerita Quran, ayat kita kupas ni sebenarnya berkait dengan cerita At-Talaq, tapi dia selang sendiri dengan cerita takwa. Takwa macam Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti ni, dia ni orang hebat, orang alim. Dia boleh mengajar macam-macam bidang. Antara dia mengajar ekonomi Islam, Al-Iqtisad Al-Islami. Dia mengajar ekonomi Islam. Tapi dalam keadaan dia mengajar Al-Iqtisad Islami, akhir sekali dia akan bagi satu pesanan, dan pesanan ini melibatkan kepada pesanan-pesanan sufi, pesanan-pesanan supaya orang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ceritalah pasal ekonomi, cara nak dapat untung, konsep Islam riba ni macam mana dikatakan sebagai gharar, macam dikatakan sebagai jahalah, macam-macam lah. Dari teori ekonomi, aku namakan baik musalam, lupa segala sekali dia kata, kita cerita ekonomi ni, kita fikir nak cari untung, tapi jangan lupa nak cari untung di akhirat. Ni style lah, style kupasan ilmu yang dikupas oleh seorang ulama nama Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dekat Syria lah. Nantilah share kan. Rupa-rupa dia style cerita hukum, tapi selang sendiri dengan pesanan-pesanan ni Quran ni. Lepas tu kita baca surah At-Talaq, dia cerita pasal cerai dan bini, cerai pasal iddah, dia cerita pasal iddah, talak, perempuan, tapi selang sendiri tu pesanan takwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pula sebagai orang macam Quran, ambil pengajaran, tiru style Al-Quran. Cerita apa pun jangan lupa selang sendiri pesanan takwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala dah cerita pasal takwa, cerita pasal talak, cerita pasal iddah, cerita pasal talak, pasal takwa, dia masuk pula cerita pasal hukum. Ini ayat kita nak kupas pada malam ni. Apa kata Allah? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu sediakan tempat tinggal hunna untuk orang perempuan yang ditalak tadi. Lepas tu tempat tinggal macam mana? Min haitsu sakantum, mengikut kaedah kamu dulu. Macam mana kamu tinggal, betul lah tempat kamu sediakan untuk mereka orang perempuan tadi. Lepas tu min wujdikum, mengikut kadar kemampuan kamu. Itu kata Allah SWT. Itu masuk ayat, maksudnya Allah Taala nak bagi tahu dia talak ni, dia ada rajai. Satu lagi dipanggil talak batin. Talak rajai maknanya talak yang boleh dirujuk. Macam mana talak rajai? Sama ada talak satu ataupun talak dua. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW dan kalau ikut Abu Bakar As-Siddiq, era dua zaman pemerintahan ini, talak itu dia bukan nilai kepada berapa yang kita sebut, tetapi berapa kali yang berlaku. Kalau kita sebut talak 10, tapi sekali maka dikira satu. Kalau kita sebut 10, tapi dua kali maka dikira dua. Adapun mari era Umar Al-Khattab, dia tengok talak ni dah jadi satu benda main-mainan. Orang dah main-main dengan talak. Makanya Umar Al-Khattab ni dia buat satu keputusan, barang siapa yang talak disebut 1000, jatuhnya 3. Kalau sebut 3, jatuhnya 3. Kalau sebut 2, maknanya dari 2. Dia bukan kira kaedah, dia kira angka yang dibuka. Ini mengikut fatwa yang dikemukakan oleh Umar Al-Khattab. Dan fatwa Umar Al-Khattab ni dia boleh pakai oleh mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki tu kan. Dia pakai mazhab ni lah. Pendapat yang dikemukakan oleh Umar Al-Khattab. Tapi kalau kita buka kitab-kitab yang lain, macam contoh Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Taymiyah dia kata tak, dia kena tengok macam apa diamalkan pada zaman Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar As-Siddiq gitu. Jadi bila dia tengok style Abu Bakar As-Siddiq, dia tengok style Abu Bakar zaman Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, maknanya talak itu bertakluk bilangan kali, bukan berapa huruf yang dibuka. Gitu. Jadi bila orang talak satu ataupun talak dua, dia dipanggil sebagai talak rajai, talak yang boleh dirujuk dalam jangka iddah. Bila dalam jangka iddah, seorang suami itu telah talak isteri, dia boleh jumpa bini dia cakap nak rujuk. Dalam mazhab Syafi'i dia kena sebut saya nak rujuk. Mazhab Syafi'i dia kena saya nak rujuk. Yang perempuan kata saya terima, boleh. Nampak? Kalau ikut dalam mazhab lain, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, kita kejip mata boleh jadi. Itu lagi canggih. Tengok bini ni yang kita pun lama menunggu bini dalam jangka itulah, dalam iddah yang suami ingin bini ke isteri mata ke bini tadi, ingin mata, yang bini pun balas. Jadi betul. Canggih. Mazhab orang senang lah. Mazhab kita ke mana pun kena ungkap, kena sebut saya rojok, gitu kan. Jadi satu lagi dia panggil talak baik, iaitu talak 3. Talak 3. Bila talak 3, dia kena al-muhallil, ataupun dalam istilah orang Melayu dipanggil sebagai Cina butuh. Orang Cina juga kena, kesian orang Cina jahat orang Melayu ni. Okey, Cina butuh maksudnya bila dah talak 3 dan suami ni nak kahwin balik ke bini ni, tak boleh kahwin, tak boleh rojok.
perempuan ni, bini dia yang janda ni habis iddah, dia kena kahwin dengan lelaki lain. Lepas tu dia bercerai pula dengan lelaki tadi. Lepas tu dia habis iddah, lelaki tu kahwin, baru boleh. Dia panggil talak baik. Okey, dalam jangka talak raj'i ini ada beberapa tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh suami yang mentalakkan isteri tadi. Dalam jangka talak raj'i tadi, apa yang dia kena sediakan? Dua perkara. Yang pertamanya, dia kena sediakan nafkah. Suami itu dah talak isteri, walaupun bukan bini dah cerai dah sekalipun, tapi tanggungjawab sebagai suami bila mentalakkan isteri, dia ada tanggungjawab yang dia perlu tunaikan kepada isteri tadi. Apa dia? Yang pertama, an-nafkah. Makan minum dia, pakaian dia, atau kita kena sediakan sebagai suami. Jangan ingat talak tu bukan selamat. Pergi mampu langkah, tak boleh. Itu bukan Islam. Itu kalau buat juga, itu Melayu itu, bukan Islam. Kalau orang Melayu saja, itu Melayu, bukan Islam. Yang Islam betul, dia ada hak. Ni orang perempuan kena talak, ada hak lagi yang perlu diberi oleh suami kepada isteri. Dia kena bagi nafkah. Nafkah itu pakaian dia, makan dia, minum dia, itu dikatakan sebagai nafkah. Okey, ada satu lagi yang dia kena tunaikan. Apa dia? Ni ayat kita baca. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kata Allah SWT, kamu kena sediakan tempat tinggal untuk mereka. Tempat tinggal maknanya rumah pun bagi dekat dia. Rumah yang kita nak bagi itu pula sama ada rumah kita belah dekat dia. Maknanya kita ni ada rumah ni. Rumah kita cerai bini tu, kita biar bini kat rumah, kita tu belah dekat luar. Ataupun kita nak duduk rumah tu, kita kena sediakan rumah lain untuk bini tadi yang ditalak. Ataupun dah tak ada kemampuan sangat, kita sediakan satu bilik untuk bini kita dalam rumah tadi, yang bini ditalak tadi. Gitu. Hukum fiqh dia begitu, hukum dia. Kalau kamu tak sediakan, maka tindakan kamu tu dikira sebagai dosa. Maksudnya, menyediakan itu hukumnya adalah wajib. Kalau suami itu tak buat, yang menceraikan itu tak buat, maka yang mencerai itu berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kamu nak sediakan itu pula macam mana? Min haitsu sakantum, mengikut kadar yang kamu tinggal. Maksudnya, macam mana keselesaan kita, lagu itulah keselesaan yang kita berikan kepada isteri tadi. Maknanya, aku selesa, kau nak bagi rumah, kau ambil satu bilik, bilik itu pula namanya stok. Tak boleh. Tak boleh dia dah bagi dah satu tempat tinggal, tapi dekat tempat tinggal tu tak selesa langsung, tak padan dengan perempuan tadi tu. Contoh, dia bagi, itu pun dosa. Ingat. Sebab tu kita ni nak kahwin, dia di Islam ni ada satu istilah, dia panggil kufu. Kufu ni terjemah Melayu ngam sesuai bagai pinang di belah mu. Itu istilah orang Melayu betul. Apa maksud kufu? Ni kufu ni banyak maksud. Ada satu orang panggil kufu daripada sudut agama. Al-kufu dini. Al-kufu ad-dini. Maksudnya kufu berbentuk keagamaan. Maksudnya kita tak boleh kahwin dengan orang berbeza agama. Maksudnya kena selaraskan. Bermaksud Islam dan Islam. Dia panggil kufu. Kufu agama yang tu kalau kita nak kahwin orang berbeza agama tak boleh. Sepakat ulama mengatakan tak boleh. Tapi ada satu lagi, dia panggil kufu berbentuk huruf. Al-kufu al-hurufi. Kufu berbentuk huruf, kebiasaan. Macam mana kita nak kahwin orang perempuan tu, kita kena tengok standard hidup dia macam mana. Kita ni macam mana, dia tu macam mana. Kita ni kalau sampah, jangan nak kahwin orang kerja pegawai bank. Macam tu. Okey, kufu tu macam mana? Adakah wajib? Tak. Dia bukan kufu yang wajib, dia kufu yang digalakkan. Maksudnya, biar kalau kita ni style sapu sampah, dapat isteri pun tak jauh pada tu lah, tahap-tahap pun lebih kurang. Jangan cari orang kaya. Sebab apa? Sebab bila bercerai masalah. Contoh, kalau bercerai, yang isteri ni dia orang kaya, dia orang kaya, dia ni keluarga mewah, yang suami dia orang tak apa nak kaya. Contohlah ni, tiba-tiba dia bercerai, dia kena sediakan tempat tinggal untuk isteri tadi ni, kadar hidup dia dulu. Mengkuih. Yang kawan dia siapa-siapa. Jadi masalah. Nampak? Sebab dia ada konsep kufu tu. Tapi kufu ni bukan wajib. Kufu ni bukan wajib Kufu ini hanya digalakkan sahaja Ini macam cerita tu lah Kasim Sulaiman dengan Zabaria. Zabaria kan mak dia orang kaya, duit banyak, bagi duit pada lepak-lepak macam tu, bagi duit. Yang kawan ni ahli muzik, dan ahli muzik tak berapa nak kenal pula. Kalau standard macam M. Nasir dia tahan lah. Standard macam M. Nasir ni sebulan dia beli income RM20,000. Itu okey lah. Ini masalah di jalan dengan orang tak kenal, tiba-tiba bercerai jadi masalah. Nampak? Nak cerita ni, kufur ni ada benda dibincang di dalam Islam. Tapi adakah tu kalau benda yang terlalu penting? Tak. Dia hanya galakkan sahaja. Kenapa benda tu digalakkan? Sebab dia nak selaraskan benda macam ni. Bila cerai tu, kamu kena sediakan tempat tinggal, dan tempat tinggal tu selaras dengan keselesaan dia, keselesaan bini tadi. Nampak? Dan kata Allah Ta'ala pula, min wujdikum, mengikut kadar kemampuan kamu. Kata Allah. Tengok Allah Ta'ala punya ayat.
mengikut kadar kemampuan kamu, kata Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala nak ajar pada kita, Allah Ta'ala ni memberikan hak dua belah pihak. Isteri pun ada hak, adik suami pun ada hak. Okeylah kita nak bagi keselesaan bagi isteri, tapi kita tak ada kemampuan. Boleh bincang pula dengan isteri tadi. Bincang, aku nak bagi keselesaan tahap yang kamu nak ni, tetapi aku tak ada kemampuan. Boleh bincang balik. Sebab Allah Ta'ala kata mukmin wujudiko mengikut kadar kemampuan kamu. Nanti kata Allah SWT. Okey, apa yang Allah Ta'ala nak daripada ayat ni? Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, inilah Islam, agama yang adil, agama yang ada unsur rahmat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sifat agama Allah Ta'ala ni, sesungguhnya Allah Ta'ala suruh kita menunaikan keadilan dan juga ihsan, kebaikan. Ini Islam. Kata Al-Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur, seorang ulama, dia tulis sebuah kitab. Nama kitab dia At-Tahrir wa Tanwir, nama kitab. Pembebasan dan juga pencerahan. Ada sebuah kitab tafsir. Dalam ayat, dalam Quran kitab tu, dia sebut ayat Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala suruh kamu menaikkan keadilan dan juga kebaikan. Dia kata semua kandungan syariah Quran sebiji tu, kesimpulannya terletak pada ayat ni. Kata dia, Quran sebiji tu yang kita baca daripada awal sampai Al-Fatihah sampai An-Nas tu, sampai habis lakum minkum wal yatim, sampai habis tu lah. Itu surah Minal Jinnati wan Nas, surah An-Nas tu kan. Sampai habis tu, semua kandungan Quran tu sebenarnya kesimpulannya terletak pada satu ayat. Ayat ni kita baca, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sebab itu bila kita main khutbah Jumaat, khatib berkhutbah, dia akan baca ayat ni. Betul. Baca khutbah, perempuan-perempuan dah goreng hangat macam-macam cerita lah. Last kali dia sebut Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kenapa pesanan tu diberikan dalam khutbah Jumaat? Sebab semua kandungan syariah ini, kandungan syariat Nabi Muhammad ni, inilah kandungan. Ajar supaya kita buat keadilan, dan satu lagi kena lakukan kebaikan. Itu Islam. Gitu. Jadi bila kita tengok Islam ni sifatnya adil, maka dia tidak heran Allah Ta'ala akan cerita tentang ni ayat kita baca ni. Kamu nak cerai isteri, okeylah, nak macam mana? Kamu dah tak boleh duduk sama-sama dah. Kalau duduk sama-sama, duduk dekat, baik, cerai. Dah tengok bersama dia dah kan. Yang ahli suami tengok bini keluar, yang bini pula tengok suami pakai keluar. Kalau jumpa ni bukan nak senyum, pakai jebel kuning lidah, macam tu. Nabi nak sesat. Kalau jumpa pula yang kawan ni kutuk, kawan ni pula cepu, kawan tu tak boleh nak sesat. Akhir sekali bercerai. Bercerai lah kawan tu. Tapi bercerai ada undang-undang. Apa undang-undang ni? Hak sebelah menyebelah perlu dijaga. Hak isteri pun kena jaga, hak adik suami pun kena jaga. Bila ada konsep jaga menjaga hak kedua pihak, itu yang dikatakan sebagai al-'adlu, keadilan. Sebab mana adil ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'ta kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hak kepada mereka yang berhak. Itu Islam. Lepas tu ada pula konsep, ada unsur boleh berbincang-bincang pula. Dalam keadaan bercerai tiba-tiba macam tu nak selesai, kena bincang. Berbincang-bincang tu kita nampak ada unsur al-ihsan, kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sifat Islam kata Allah SWT, tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat sekalian. Rahmat, itulah rahmat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, Islam ni dia ada sistem. Ad-din nizamul hayat. Agama itu adalah sistem kehidupan. Inilah Islam. Dia tak seperti mana agama Kristian, dia tak seperti mana agama Hindu, dia tak seperti mana agama Buddha. Kalau agama-agama ni sekadar ritual. Agama asal cerita buat sembahyang, puasa, sembahyang, puasa, sembahyang, puasa, tu cerita dia. Tapi Islam ni dia bukan cerita sembahyang puasa, dia ada sistem nikah kahwin. Dia ada cerita sistem politik, dia ada sistem ekonomi. Macam-macam sistem dia buat. Antara sistem yang kita cerita ni ayat cerita tentang bercerai tadi. Ni kaedah Allah Subhanahu wa taala. Gitu cara dia. Dan Allah Subhanahu wa taala ni pula disebut ada kemampuan. Dia sebut beri itu mengikut kadar kemampuan kamu. Maknanya Allah Ta'ala memberikan hak di pihak suami. Di samping Allah Ta'ala suruh si suami itu menjaga hak ahli isteri. Sebab nak bagi tahu Islam ni dia menjaga hak dua belah pihak. Ahli isteri pun ada hak, ahli suami ada hak, dan kedua kita kena jaga. Itu sifat Islam. Macam contoh, kadang-kadang ada orang tanya gitu, pasal seorang suami yang kadang-kadang ni dia rasa dia ada kuasa terhadap isteri dia. Bila isteri dia minta nak pergi rumah bapa dia, suami tak bagi. Dia kata macam mana, boleh pergi ke tidak? Ini ada soalan kadang orang tanya kan. Dia lah orang tu kahwin, adalah isteri tu. Lepas tu dah kahwin, isteri dia nak balik rumah pak dia, balik rumah ayah dia lah.
suami tu Allah Ta'ala bagi hak dia untuk dia mengawal isteri dia betul. Nak keluar rumah, kalau suami tak bagi, memang betul itu hak suami untuk melarang isteri dia keluar daripada rumah. Tetapi dalam masa sama, suami itu kalau menghalang isteri dia pergi ziarah rumah bapa dia, tindakan itu adalah haram juga. Nampak? Maknanya hak sebelah menikah itu tetap ada. Kadang-kadang orang bagi satu cerita yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Konon ada satu hadis. Kononnya lah ada satu hadis kisah berkait dengan seorang lelaki yang dia ni pergi musafir. Dia pesan kepada bini dia, aku dah sedia makan macam-macam dekat rumah kamu lah. Ada bawang, ada nasi dah, apa semua dah ada dah. Kamu jangan keluar daripada rumah ni. Kau jangan keluar. Lepas tu suami pergi musafir, nak jadi cerita bapak sakit. Bila bapak sakit, orang gaji pada bapak ni, hamba pada bapak, kadang pada bapak ni pergi rumah, bagi tahu bapak sakit. Bila bapak bagi tahu bapak sakit, dia kata Allah nak keluar rumah, suami pesan jangan keluar rumah. Macam mana nak buat? Dia pun hantarlah seorang kadang pergi jumpa dengan Nabi SAW, dan Nabi mengatakan jangan keluar. Duduk situ dalam rumah, jangan keluar. Tiba-tiba dapat berita kata bapak dah meninggal. Bila dapat berita khabar bapak dah meninggal, sekali lagi hamba khadam pada bapak datang pergi jumpa, bapak meninggal dah. Dia pun Allah nak pergi ke tak nak. Dia pulang bagi tahu pada khadam dia, pergi jumpa Nabi SAW, bagi tahu pada Nabi SAW, bapak dah meninggal, boleh keluar ni. Kata Nabi, mak tak payah, duduklah rumah, jangan keluar. Cerita hadis ni, ini cerita hadis Nabi SAW. Right. Lepas tu dok tak lama Nabi Muhammad SAW hantar pula seorang lelaki pergi jumpa perempuan dia, bagi tahu Allah Ta'ala telah selamatkan bapa kamu daripada azab neraka semata-mata kamu ni taat dengan suami kamu. Jadi orang-orang cerita ni menyatakan kalau seorang isteri tu duduk dalam rumah dan suami dia tak bagi pergi ziarah rumah bapa dia, lalu dia tak bagi, Allah Ta'ala ampun dosa ni. Kalau dia keluar juga, dosa. Ada orang buat hujah dengan hadis ni lah. Hadis ni adalah hadis palsu. Hadis ni adalah hadis palsu. Hadis ni adalah hadis yang tak benar. Dia tak pernah disebut sendiri oleh Nabi SAW. Sekadar cerita-cerita yang dipopularkan di kalangan kita. Ingat situ kan? Banyak hidup kita ni Syekh tak boleh lari dengan cerita-cerita palsu. Macam kita dengar kadang-kadang ada ustaz-ustaz kita duk khutbah Jumaat, duk kuliah, dia baca satu hadis, An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu berdasarkan agama raja. Anda dengar hadis ni dalam khutbah Jumaat. Ada satu hari anda pergi sembahyang Jumaat, khatib tu dia baca khutbah, teks tu dia baca teks, dia sebut An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu berdasarkan agama raja. Dia pergi sebut, dia quote pula qala Rasulullah SAW. Tak betul, itu bukan perkataan Nabi SAW. Kalau kau sebut qala Rasulullah, hadis palsu. Itu bukan perkataan Nabi, itulah perkataan Omar Abdul Aziz. Ingat situ InsyaAllah. Nak kena berani sikit lah. Ni kadang-kadang teks khutbah tu sendiri yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam tak cermat. Anak macam kita orang belajar hadis, kita akan nampak ini tak betul ni. Kalau orang mengajar hadis, dia tahu ni hadis palsu, ni bukan perkataan Nabi. Bila diungkapkan juga, ada masalah. Itu tak apalah, masalah khatib tu kadang-kadang dia baca, dia tak tahu. Yang salah ni orang tulis, bukan tulis tu kan. Yang khatib ni dia bukan kaji pun hadis ni palsu ke tidak, dia baca ke dia, nak salah ke dia pun tak boleh kan. Yang tukang tulis tu tak cermat. Tu kena ingat lah. Jadi banyak cerita-cerita yang palsu-palsu ni tersebar di kalangan masyarakat kita kadang-kadang. Kisah kononnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari dia ketawa, lepas tu dia menangis. Datang pula seorang kawan pergi tanya, kenapa ketawa, lepas tu menangis? Dia kata, aku ketawa ni, aku ambil kurma, aku susun bentuk patung bergantung. Aku pun sembah dia. Tiba-tiba rasa lapar, aku rembat patung. Yang aku buat aku makan. Jadi aku boleh makan Tuhan aku. Bodoh aku ni. Lepas tu dia tahu menangis. Aku ada seorang anak budak kecil. Aku gali lubang, aku letak anak aku, bapa anak aku yang kecil tu tanya ayah nak apa, aku ambil kamu hidup anak aku. Lepas itulah aku menangis, aku sedih dengan tindakan jahiliah. Cerita ni tak betul. Cerita ni tak pernah berlaku pun kepada Umar Al-Khattab. Tak pernah berlaku. Tapi cerita ni cukup popular di kalangan orang Melayu. Nampak? Jadi kita kena beringat sikit lah. Bila dengar cerita-cerita ni betul ke tidak, betul tidak, confirmkan lah. Tanyalah siapa-siapa pun, tanya. Kadang-kadang ada orang yang telefon anak tanya hadis. Allah jam aku. Kadang-kadang telefon anak tengah buat kereta, ustaz, hadis ni sahih ke tidak? Apa? Ingat aku ni ulama hadis ni. Siap aku ni. Anak kata tak boleh. Kena semak dulu, kena baca, buka kitab dulu lah. Ada kadang-kadang nak spontan. Nak spontan jam aku. Aku bukan orang bapa hadis sampai dengan semua hadis Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada bapa hadis tertentu tu memang kita baca dan kita tahu, kita akan bagi kepada masyarakat lah. Hadis ni adalah hadis palsu. Antara hadis palsu ni hadis tadi.
Hadis banyak cerita yang bapa dia tu mati, yang dia tak pergi, Nabi Muhammad kata bapa bersyukur tadi kan. Ini adalah hadis palsu sebenarnya. Itu. Memang kita tak nafikan, memang hadis ni adalah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali kemukakan hadis ni dalam kitab ni, betul. Tapi zaman Imam Ghazali ni adalah zaman kehebatan ilmu. Dia tulis ilmu hadis mampu ada palsu pun. Orang zaman tu dah tahu ada palsu ni, tapi sajalah ambil pengajaran. Macam tu kan. Tapi bila mari era kemudian, orang tak reti baca ni. Oh, ini Imam Ghazali kata. Memang Imam Ghazali kata, tapi Imam Ghazali pun dia tak menentukan itu hadis sahih ataupun tidak. Nampak? Jadi adalah pengkaji kemudian dia mari pula penjelasan terhadap hadis tersebut. Itu insya-Allah. Jadi Islam ni dia memberikan hak tau di dua belah pihak. Memang suami ada hak terhadap isteri dia. Dia boleh kawal isteri dia daripada nak keluar rumah. Tak boleh, memang hak suami. Tapi kalau dia nak pergi rumah bapa dia, nak pergi rumah mak dia, suami tak bagi tindakan, suami tak bagi itu sendiri adalah haram. Suami tak bagi itu sendiri adalah berdosa. Sebab dia bawah kategori la yadkhulul jannatal qati'. Tak akan masuk syurga mereka yang memutuskan hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. Nampak Islam berikan hak dua pihak. Semua juga penjenayah. Penjenayah ni mencuri lah, berzina lah, dia buat jahat. Tapi dalam dia buat jahat, Allah Ta'ala bagi hak lagi. Allah Ta'ala bagi hak pada penjenayah. Apa hak Allah Ta'ala bagi? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Dia boleh mempertahankan diri, boleh bercakap dalam mahkamah. Itu Islam. Nampak? Islam itu memberikan hak kedua belah pihak. Islam ajak, okey, disampaikan kesalahan. Kamu mencuri, kena potong tangan. Allah Ta'ala bagi hak, potong tangan sekadar ni. Lepas tu, kalau putus, kau nak campur balik. Boleh, tak ada apa-apa. Tak ada masalah apa. Contohlah zaman teknologi sekarang kan. Kita tangkap seorang mencuri, kita memotong tangan. Ikut hukum hudud, hukum Allah Subhanahu Wa Taala tadi kan. Putus. Lepas tu sekarang ada teknologi, kita nak cantum balik. Tak salah. Allah Ta'ala bagi hak kepada penjenayah itu nak gunakan teknologi yang ada untuk nak cantumkan balik tangan ni. Contoh ni cerita kan. Jadi kalau nak buat, takkan berlaku Malaysia. Malaysia bila sana hudud aku tak tahu. Tapi kalau lah sana lah, di situ hukum. Mana Allah Ta'ala bagi hak. Bagi hak potong sekat sini dah. Jangan hakim pula pandai-pandai, tak boleh. Geram sangat, ambil sampai ke tangan sini. Oh tak boleh. Sampai ke siku, tak boleh. Haram. Sebab kamu telah menafikan hak penjenayah tadi. Nampak? Oh geram sampai bahu, laki tak boleh. Tak boleh. Kalau Islam kata dekat sini cukup. Jangan lebih-lebih. Kalau buat lebih, kau telah menafikan hak pihak tersebut. Islam. Maknanya dia memberikan hak kepada semua pihak. Itu Islam. Kita ni contoh kena rompak, mencuri. Jadi pencuri itu ditelah rompak betul gitu. Dalam Islam memberikan hak. Bila orang tu dah mencuri, hak dia kena hantar balik barang tu kepada orang yang mencuri. Kita ni kena rompak lah, handphone kena rompak. Lepas tu kita dapat tangkap rompak tu kena hantar balik handphone tu kat kita. Tiba-tiba handphone tu dia dah jual ke orang lain. Dia pun tak ada dapat. Dia wajib kena cari duit untuk bayar harga handphone, bayar bagi kita. Nampak hak dalam Islam. Ini undang dunia sekarang. Kau dah rompak, pakai pada muka. Nak minta balik, sorry, tak dapat dah kan. Habis nak cerita Islam ada hak sebenarnya. Ini Islam kan. Serupalah antara ni yang Allah nak gambarkan hak, ayat kita baca. Okey, kamu kena sediakan tempat tinggal. Right, ada masalah. Sediakan tempat tinggal untuk isteri kamu. Dan untuk keselesaan dia. Tiba-tiba kamu nak bagi, kamu tak pernah kaya, boleh bincang. Min wujudikum, mengikut kadar kemampuan kamu. Hak isteri pun dapat, hak suami pun dapat. Ini Islam kan. Ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup cantik insya-Allah. Misal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambungan ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu menyakiti mereka, jangan kamu sakiti hati orang perempuan yang dalam itu, litudayyiqu 'alayhinna, dengan tujuan kamu nak sempitkan hidup mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Apa maksud ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala nombor satu dia kata kita sediakan tempat tinggal. Tapi janganlah kamu dah sediakan tempat tinggal pergi ungkit-ungkit pula. Jangan. Itu nak bagi sakit hati tu. Ni kadang-kadang bagi tak tinggal. Allah, cakap nak ambil lah. Orang ambil duit lah apa lah. Kawan tu dah terima hak dia. Dan kau pergi ungkit-ungkit lagi tu apa? Habis
bila kita ungkit-ungkit itu, maknanya kita berusaha nak bagi dia sakit hati sebagai contoh kan. Jangan kita perambat, jangan. Tak boleh. Dia dah sedia rumah, lepas tu buat undang-undang, yang undang-undang kawan tu boleh sepik pula dia dalam rumah tu kan. Jangan. Tak boleh buat macam itu. Itu tu kita telah menyakiti hati orang perempuan tersebut. Kita nak menyusahkan lagi itu perempuan yang ditalak tadi. Yang itu tidak diizinkan di dalam Islam. Kamu nak cerai, dah bagi hak dia, bagi. Jangan ungkit lagi. Jangan ungkit. Kalau ungkit juga, yang ini bukan ajaran Islam. Islam tak bagi macam itu, insya-Allah. Nabi SAW dia sebut dalam hadis, ada 3 golongan dan Nabi Muhammad kata Allah Taala tak nak cakap dengan dia akhirat nanti. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah Taala akan cakap dengan dia akhirat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 lah. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu al-muslimu izarah. Orang yang pakai pakaian ni labu tutup bukan lagi kerana sombong. Kita dah jumpa dah hadis dalam bulan yang lepas lah. Iaitu pakai sombong. Arab dulu budaya diorang kalau pakai ni sombong sampai tutup buku lagi. Itu style orang Arab dulu. Orang sekarang ni labu tak labu kadang bukan pakai sombong. Kadang-kadang pakai kain cap gajah dulu pun sombong. Orang ni dulu dia rasa dah belakang. Sebab apa orang ni pakai kambing dulu, dia gajah dulu. Dia rasa lain sikit kan. Yang tu jadi haram tu. Dia bukan labu, bukan singkat, bukan gajah dulu, bukan kambing dulu, bukan. Itu bukan. Yang kita cerita ni sombong tu. Sebab ada style-style pakai tertentu ni boleh jadi sombong. Arab punya ada style lah pakaian jadi sombong. Kadang-kadang orang Arab kita pergi jumpa orang Arab, cara pakaian dengan jubah, tengok jubah dia macam jubah kita, tapi ada pakaian jubah jadi sombong tu. Ada orang Arab, ada kan. Kalau pergi dekat Pakistan tu pula, orang-orang kaya orang Pakistan dia pakai kurta tu pula dia punya gosok dengan kain kata tu, jadi tekuk kain tu macam robot apa. Yang tu style belakang tu. Dia ada style orang kaya dia lah. Itu style orang dia. Sebab kita tak ada, Alhamdulillah. Jadi pakaian sombong ni orang Malaysia ni tak ada, Alhamdulillah. Tapi kalau ada rujuk pada bangsa-bangsa lain ni, kadang-kadang rujuk benda-benda macam ni. Nabi Muhammad dia sebut berpakaian sampai jadi sombong haram. Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia akhirat nanti. Satu. Antara dia kata Nabi SAW ni, orang yang menjual barang tapi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nak bagi laku. Ada dia jual barang tu, nak bagi laku dia bersumpah nama Allah. Ini syekh, air ni, wallah ni. Kalau kau minum, jadi akramen. Contohlah. Dia buat. Dia nak cerita ayat tu power tu, dia sambung guna nama Allah. Tu berat kan? Kalau kau nak jual barang dah, tak payahlah guna nama Allah. Tak ada. Sekarang kan pelik-pelik. Kan hari tu ada cerita, macam mana orang boleh jual air. Dia pergi kata air celup lagu Nabi. Mahal pula tu. Besar macam ni sampai 100 lebih. Dia celup jamu Nabi. Mana dia dapat jamu Nabi gitu pun tak tahu. Sila akhirlah jamu dia pun tak tahu. Kadang-kadang ada ni dia guna nama Islam tu untuk melariskan barang. Tak boleh. Akhirat nanti Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia. Apa ayat ketiga kata Nabi SAW, Al-Mannan la yu'ti syai'an illa man nabi. Orang yang mengungkit-ungkit yang dia tidak akan bagi sesuatu kecuali dia ungkit balik benda dia bagi. Ni ada isteri ni, dah bagi dah rumah dah cerai anak ni tempat ni. Aku bagi dah as-sukna tempat tinggal. Bayang dulu. Tapi ungkit tu tahu rumah tu, perempuan dia bagi kawan tu sakit hati. Jangan. Allah Ta'ala marah. Kata Allah Ta'ala la tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kamu sakitkan pada mereka supaya mereka berada dalam kesempitan. Jangan. Kata Allah Ta'ala jangan buat kerja macam ni. Kenapa Allah Ta'ala cakap macam ni? Inilah Islam yang Islam ajar pada kita. Orang perempuan tu dah terbeban. Janganlah kau beban-bebankan lagi dalam perut tak dia tu. Orang perempuan tu dah kena cerai, sedih dah. Okey, kita nak tenangkan beban itu, kita bagi rumah. Rupa-rupa kita tambah lagi beban. Jangan. Islam tak ajar macam tu. Wala ta'awanu al-ismi wal-udwan. Jangan kamu tolong-tolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Itu Islam ajar. Orang pun ada beban, jangan beban-bebankan lagi. Kata beban tu kita patut ringankan beban dia, bukan tambah beban. Itu sifat Islam. Ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ni kalau kita kaji betul-betul Syekh, kita akan nampak kebaikan cukup dalam Islam. Kadang-kadang kita pergi tanya budak-budak yang Islam, lepas tu boleh keluar Islam. Kadang-kadang ada orang yang bukan Islam yang tak nak berislam. Kita pergi tanya kenapa tak nak Islam. Antara dia kata apa? Dia kata Islam ni tak nampak rahmat, kata dia. Dan kali dia pergi kat Kristian, nampak Kristian ni nampak agama rahmat pula. Padahal kalau kita kaji bagi dalam hadis Nabi SAW, dalam banyak ayat Quran, kita akan nampak Islam ni lebih rahmat daripada agama-agama lain. Tapi gagal kita ni adalah kita tak muka-mukakan rahmat
dah ada masalah, kau kurang ke banyak. Sebab tu bagi umur, lepas tu jangan diungkit-ungkit pula, jangan. Nampak Islam ada sampai tahap ni. Apa lagi Allah Ta'ala ajar pada kita, kalau kita berjalan di tengah jalan, tiba-tiba nampak duri, kita buang duri, Allah Ta'ala ampun dosa orang. Pada sebut dalam satu hadis kata Nabi, bainama rajulun, seorang lelaki lah contoh, yang syibit jalan dekat jalan, wujida dapati asyuq, ada duri tutup tengah jalan. Bila nampak, fa akharahu, dia ambil, dia buang duri tadi. Bila buang tu, fa syakarallahu lahu fa ghufira lahu. Allah Ta'ala akan berterima kasih kepada dia dan Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Buang duri tengah jalan, je. Jalan-jalan tengok ada duri. Atau belum jalan-jalan, jalan kita, jalan dia, jalan raya ni, ada batu besar kat tengah jalan. Kita ni nampak parking tepi, ambil batu buang. Siapa balik perjalanan? Allah Ta'ala berdosa. Kan senang bunyi dia. Cukup cantik ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup cantik ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Allah Ta'ala digalakkan kepada kita ni buat amalan baik, orang pula tiru, kita dapat pahala. Duk mengajar Nabi, duk kuliah lah kalau kita perempuan kuliah, tiba-tiba duk tengah mengajar tu, datang golongan-golongan yang pelalui miskin, uratan, dalam keadaan dia pakai jumpa-camping, kufatan, tak pakai seliput, boleh miskin mamak ni. Datang satu kelompok datang, Nabi duk tengah mengajar, nampak alamak, kawan ada masalah, ini orang miskin, berhenti kuliah, pergi jumpa orang miskin. Apa hal orang ni? Kami orang miskin, kalau nak tolong cakap macam tu. Nabi pun turun di atas mimbar, berucap, baca ayat Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi at-taqwa. Wahai manusia, kami ciptakan kamu laki perempuan berbangsa-bangsa berpuak-puak supaya kamu kena kenal di antara satu dengan yang lain. Baca ayat Quran, so ramai-ramai sahabat dengar, seorang bangkit terus balik itu apa? Bergambil satu buah kurma, kat dulu. Ambil hidup Nabi SAW ni Rasulullah. Satu buah kurma ni kat dulu ambil lah. Sebagai lagi aku nak makan. Kalau bagi semua, aku tak ada benda nak makan. Miskin, mamak ni miskin. Tapi dia bagi itu sebuah orang miskin. Dia faham maksud upah Nabi SAW. Orang lain ni dengar lah, kita orang kaya tak perasan. Yang miskin tu nak perasan. Bakar-bakar bangkit balik. Ambil harta, bagi pada orang miskin. Sampai dapat 2 kelompok barang yang nak diberikan kepada si orang miskin. Nabi Muhammad bila tengok hatta yatadhahaba wajhu Rasulillah, muka Nabi ni seronok sampai sahabat kata seakan-akan emas. Seronoklah, bukan muka Nabi tukar jadi emas. Tapi nampak seronok ni macam orang berbual seronok tengok emas macam mana. Dia tengok walaupun kita orang lelaki tengok, rasa apa? Kita orang lelaki orang berbual tengok dia rasa lain tau. Dia punya aura dia lain. Aura emas tu. Serupa kat Nabi, dia tengok dia seronok je lain tau. Nabi SAW. Nabi Muhammad sekali lagi naik atas mimbar, Nabi Muhammad buat satu ucapan. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang buat amalan baik, orang pula tiru, dia buat baik dapat pahala, orang tiru pun dapat pahala. Nampak? Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah sebut macam mana ada seorang az-zaniyah, penzina perempuan. Duk jalan, tiba-tiba dia nampak ada seekor anjing. Anjing tu pula kehausan, dia jilat pasir yang basah, dia tiba berasa kesian. Dia pun pergi masuk dalam telaga, dia ambil air bubur dalam kasut dia naik atas telaga, dia gigit kat mulut dia, kasut. Naik, lepas tu bagi anjing minum, anjing tu jilat air sampai puas. Lepas tu dia sambung balik perjalanan. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ampun dosa perempuan tadi. Tak ada pasal-pasal Allah Ta'ala ampun kan. Macam cerita baru ni lah pasal anjing baru ni. Ada seorang perempuan nama Masnah binti Yusuf. Ingat baru ni kan? Akhir Ramadan baru ni lah. Dia ni pekik, pakaian dia lelaki. Punya perempuan, anak boleh tengok video duduk kata lelaki, punya perempuan. Tapi problem video tu kat belakang tu ada lagu background, lagu raya tengah takbir raya. Lepas tu dalam video tu dia pamerkan dia berbuka puasa dengan anjing. Dekat Malaysia ni bising macam yang ni menghina agama, menghina Islam. Tak apalah dia cerita menghina Islam tu. Ada pula side kedua cerita apa dia? Perempuan ni ditangkap, lepas tu digaji pula. Itu problem. Anda pun dah pelik, kok mana pula jadi macam ni kan. Kalau perempuan tu berjenayah, nak pergi bunuh orang, kau gari, boleh tahan lagi. Perempuan nak pergi merompak gari, right lah. Perempuan pergi bagi makan anjing, dia kau sampai tak gari, tu apa? Satu masalah. Dan anak, bila orang tanya benda macam ni, anak jawab satu je. Fekah orang Malaysia ni memang problem. Orang Malaysia ni, fekah dia ni ada problem tak? Kita ni sebenarnya, fekah kita ni bukan fekah Islam sangat. Fekah kita ni fekah Melayu. Fekah orang Melayu. Bukan
Bukan mereka Islam sangat. Dia bahas satu benda ni bukan apa yang Quran cerita, apa yang ulama-ulama mazhab ni kata. Dia kupas tu sentimen Melayu dia. Sentimen Melayu dia tu masalah mereka orang Malaysia ni. Dia ikut, oh yang ni Melayu kata macam ni. Bukan faham macam tu. Bukan sebab Islam ni bukannya faham style Melayu faham. Islam faham style Nabi faham lah. Tahu betul. Kalau Islam faham style Melayu faham, bukan share. Bukan cerita dia. Sebenarnya orang Malaysia kita sendiri ni pun, kalau kita nak cerita bab mazhab pun tak apa nak mazhab Syafi'i sebenarnya. Betul. Bayar zakat fitrah baru ni, kita bayar pakai zakat pakai duit. Ikut mazhab Syafi'i, bayar zakat fitrah gunakan duit tak sah. Tadi ikut mazhab Syafi'i lah. Tetapi kita bayar pakai duit sebab kita dah terikut mazhab Hanafi. Ikut mazhab orang dah. Tak berapa nak Syafi'i mana dah. Contoh dulu sedang hari Jumaat baru ni. Hari tu Haji telefon anak sempat datang sini lah. Anak pun ingat orang tak jemput aku 2 hari ni, tak ingat telefon alamak jam. Lambat betul lah, tak sempat singgah dekat Subang Perdana semayang. Anak pergi semayang jemaah kat situ, ada 2 parti jemaah. Ramai Bangla, ramai Pakistan. Jemaah hari tu ramai Pakistan, ramai Bangla. Anak tengok. Anak pun tengok balik muka-muka orang Melayu, orang-orang tempatan. Tak ramai. Anda tengok tak ramai, anda berfikir dalam mazhab Syafi'i hari ni sembahyang Jumaat tak sah. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i kata, yang dikatakan sembahyang Jumaat yang sah mesti 40 orang mustahil. Mustahil orang tempatan, rumah dekat situ kata kat situ. Orang panggil mustahil orang tempatan lah bahasa kita kan. Pakistan, Bangla ni warga asing, dia bukan mustahil, dia mungkin. Mungkin ni orang duduk satu tempat lebih 3 hari 3 malam. Mungkin orang mungkin wajib sembahyang Jumaat tapi tak termasuk 40 orang. Faham kan? Dia tak masuk 40 orang. Yang 40 orang mesti orang tempatan. Hukum dia begitu. Hari itu Pakistan ramai, Bangla ramai. Dia tengok 40 orang ni mungkin bukan mustahil. Kod mazhab Syafi'i tak sah sembahyang Jumaat. Tapi nasib baik kita tak apa-apa nak Syafi'i. Nasib baik kita Malaysia ni lama dah tak apa-apa nak Syafi'i. Nasib baik sembahyang Jumaat ni biasa lah. Kita pergi semayang kat masjid ke LCC. Agak-agak nak cari orang tempatan 40 orang cukup macam tu. Ada tempatan situ. Semua tu orang kerja kat situ. Kita ni kalau kerja kat Kuala Lumpur, semayang Jumaat bagi diri kita adalah wajib. Tapi wajib kita kerana mungkin, bukan kerana mustahil. Mustahil kita kat sini lah sebab kita orang sini. Itu hukum dia. Jadi kita pergi ke LCC, kita tengok orang mungkin ikut mazhab Syafi'i, semayang Jumaat tak sah. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah. Tapi nasib baik tak apa nak Syafi'i. Lama dah ikut masa orang. Lama dah ikut style Maliki, ikut style Hanafi, lama dah ikut. Maka sembahyang Jumaat itu sah mengikut mazhab yang lain daripada Syafi'i. Itu je lah. Apa hal? KLIA serupa, masjid KLIA serupa, masjid KLCC serupa, masjid wilayah apa serupa. Pergi situ tu bukan orang situ. Yang sembahyang tu orang kerja ke situ. Jawab kerajaan ke situ kan. Orang sembahyang ke situ bermaksud orang yang sembahyang ke situ adalah orang mungkin, bukan orang mustahil. Tapi alhamdulillah tak berapa nak Syafi'i. Alhamdulillah. Bab ni alhamdulillah klik. Tapi bab anjing dia ni masalah. Sebab yang dok kata anjing ni najis ni, badan dia, video dia basah ke kering serupa kan. Ada orang kata anjing ni kalau badan dia kering tak perlu basuh. 7 kali basuh satu air tanah. Yang dia kata kena basuh ni basah. Tak betul. Dalam mazhab Syafi'i basah kering serupa. Dan lagi nak mengelak. Dia kata Syafi'i mengelak Syafi'i. Tak betul. Dalam mazhab Syafi'i basah ke kering kalau kau pegang anjing 7 kali basuh salah tu air tanah. Siapa kata Syafi'i? Kita mazhab Hanafi kata air liur dia najis, badan tak najis. Hanafi kata mazhab Hanafi sebab Nabi kata iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat lahu nabi turab. Bila anjing tidak nak pegang air kamu nak guna bekas tadi 7 kali basuh salah satu air tanah. Nabi kata jilat. Bila jilat maknanya air liur dah badan dia tahu. Faham? Itu dalam mazhab Hanafi. Pergi dekat Pakistan, mungkin dekat hulu sikit, ada satu tempat dekat Pakistan nama yang Rahim Yar Khan. Ni hulu lagi. Kalau kat Kelantan mesti ada berusang. Pergi tu rupa orang masjid, orang sikit kena kita betul-betul. Sudah. Cerita ni. Pergi ke hulu Pakistan. Rahim Yar Khan, Hyderabad, Faisal Abad, itu tempat hulu kat Pakistan. Yang kalau kita orang Malaysia pergi tu, dia tengok kita, dia macam tengok alien tau. Jadi dia mancung, kita dah kemek. Mana ni? Ada rasa lain kan? Kalau kita pergi ke sana, orang dia, pakcik dia kat sana, pergi semayang, bawa anjing. Ikat anjing kat tiap masjid kat luar. Kalau kat Malaysia ni, ada orang ambil gambar lah, yakin lah
Kalau kat Malaysia. No, macam mana kita kat Malaysia ni mental block bab mazhab. Bab mazhab ni mental block. Tak faham. Fiqh kita ni bukan fiqh Islam. Fiqh kita ni fiqh Melayu. Bukan fiqh yang dibahas oleh ulama-ulama fiqh. Dalam mazhab Hanafi, ID boleh mana tak hadis. Kalau perlu anjing contoh tadi. Tapi jangan nak buat kan. Ustaz kata boleh 20 anjing. Aku gila dah tu. Dia ada benda boleh buat tak seperti kita buat. Kita faham kau tu. Quran ada cerita pasal hamba. Adakah kita kena buat hamba pada sekarang? Tak payahlah. Betul tak? Benda tu boleh tapi tak seperti kita buat. Begitu. Jadi dalam mazhab Hanafi, contoh kita perlu anjing. Pergi semayang, tak payah basuh. Terus semayang sah. Kau mazhab Hanafi. Kalau kena air wajib pun kena basuh. 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Buka kita mazhab Maliki, lagi canggih. Mazhab Maliki kata apa? Basuh 7 kali pun tak perlu. Sebenarnya yang basuh 7 kali itu sunat dia, bukan wajib. Pun lagi canggih dalam mazhab Maliki. Sebab apa? Sebab Maliki kata yang dikatakan cuci najis ni hilang 3 perkara je. Rasa, bau dan warna. Rasa, bau dan warna 3 perkara. Nak hilangkan 3 perkara, 7 kali basuh. Tak payah air tanah. Nak bagi tisu hilang. Tiba-tiba 7 kali basuh. Mana ni sunat dah. Kata mazhab Maliki lagi canggih. Mazhab dia tu. Nampak? Jadi yang orang Malaysia ni pening anjing. Kenapa? Tak erti tu salah dia. Dia ubah satu mazhab Syafi'i. Tapi yang mazhab lain kita nak tengok tu. Padahal orang Malaysia sendiri tu pun dah mengamalkan mazhab lain. Lama dah. Banyak dah mengamalkan mazhab lain. Macam seorang kawan kita nama Syam kami kasih tu kan. Alhamdulillah dapat hidayah. Dulu tak semayang, tak apa semua tak. Alhamdulillah Pak Imam Mekah datang Malaysia. Dia pergi jumpa Syekh Sudesi. Syekh Sudesi sudah senyum satu kali. Dia senyum, kawan teman pun dapat hidayah. Kita pun tak faham kerana senyum dia boleh dapat hidayah. Di hidup kita ni Syekh, dia ada 2-3 perkara dia dapat secara accident. Antara ni hidayah. Yang kedua dia bercinta. Bercinta accident. Dok kawan lama tak pernah masalah. Satu hal dalam accident. Pelan-pelan jatuh buku. Kita buat kat buku, kita tengok dia tengok kita. Bunyi pula background lagu kat belakang. Basikal. Contoh kan. Dia start cinta. Dia bercinta ni pada accident. So boleh juga hidayah. Hidayah ni accident. Ada seorang nama Yusuf Islam. Cat Steven dulu kan. Nyanyi muhabba lah. Mengarut dulu. Minum marah Allah ni. Mamak ni orang nama Cat Steven. Minum marah balik jalan. Tidur kat tepi masjid. Dia tak tahu itu masjid. Tidur. Pagi tu dengar azan subuh. Dengar azan. Hati tu buka bahasa nafsu Islam. Pergi ke masjid, masuk Islam. Accident. Dengar azan nafsu Islam. Kita ni 50 tahun dengar azan. Tak tahu. Kita ni tidur subuh. Tidur azan subuh. Dengar azan. Azan Islam. Kali kat sini. Tak tahu tidur. Kita kan. Memang ni. Dia boleh dengar sikit azan. Dapat hidayah. Nak cerita hidayah ni pada accident. Dapat hidayah kan. Semualah kawan kita nama Syam. Kami kasih. Dapat Alhamdulillah. Belajarlah sikit-sikit. Anak muda ramai ikut dia ramai. Anak muda berubah kerana dia. Alhamdulillah. Tiba-tiba itu keluar dalam TV Al-Hijrah. Dia beritahu kita ni kebiasaannya bila orang meninggal kita akan hantar SMS. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada fulan dan fulan yang meninggal dunia kan. Dia kata jadi kita buat macam tu sebenarnya tak sampai pahala. Kata dia Syam. Dia kata bising kat Malaysia. Sudah. Sebab orang Malaysia ni popular dengan sedekah bacaan Fatihah kepada orang mati. Ni orang Malaysia lah. Ada orang meninggal dia SMS ataupun dia berucap ke masjid fulan bin fulan meninggal Al-Fatihah. Ataupun habis semayang bilik-bilik lepas tu dia baca ila hadrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam kafatul abiyah bla 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 baca tu kan Al-Fatihah. Sedekahkan bacaan Al-Quran kepada si mati. Ni bacaan Quran lah. Dan Syam kami kasih kata tak sampai. Kita ni ada pula bawah. Yang bawah tak setuju dengan kata bodoh tak erti. Satu dah. Yang kedua tu pula kita kata apa? Syam kami kasih tu dah lah tak pandai. Cakap pandai. Kalau cakap macam ni boleh bawa kepada murtad. Itu lagi baik. Anak pun tak faham. Macam mana jadi boleh macam tu. Nak bagi tahu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i sendiri pernah sebut kalau kita baca Quran sedangkan Fatihah pada orang mati tak sampai. Siapa kata Al-Imam Syafi'i? Maknanya Syam kami kata punya statement tu berasaskan kepada mazhab Syafi'i. Lepas tu yang kita dah buat ni salah atau tak salah sebab kita dah pakai mazhab Hanafi bab ni. Hanafi kata sampai pada ni. Syafi'i kata tak sampai. Maksudnya dia waktu arwah selama kerja ni ikut mazhab Hanafi bukan Syafi'i. Nampak tak? Tak ada masalah apa pun. Dah amal lama dah mazhab orang. Tapi tak tahu je tu mazhab Hanafi. Betul salah kita kan? Terbuka lah sikit mazhab ni. Tak ada masalah apa pun. Hormat
Orang tak nak buat, pergi balik. Jangan nak bising. Ni kau kena pergi marah orang dalam orang. Ni apa orang bid'ah sama aku? La ilaha illallah. Pergi marah orang dah buat. Kau tak nak buat, pergi balik. Duduk kat luar. Saya bersama. Dan bila dia makan, tunggulah kalau kau makan sekali. Tak ada masalah pun. Tak ada siapa nak marah. Yang kita tu buat pula, janganlah minta blok. Bila dia makan, kawan kau kita pergi marah. Tak ni. Tak ada bid'ah. Makan tak bid'ah. Itu nak cari gaduh. Itu nak cari gaduh. Jangan nak gaduh. Bila tak ada apa. Sebab makan tak bid'ah. Kalau makan bid'ah, mungkin. Makan bid'ah, Syekh. Duduk kat Malaysia. Duduk bid'ah kali. Nabi bukan makan. Ada Nabi makan mi goreng mamak. Ada. Itu bid'ah lah tu. Bid'ah bukan benda yang halal. Tak ada masalah apa pun. Jadi, benda yang khilaf. Hormat. Tak ada masalah apa. InsyaAllah. Tak apa. Anda nak bagi tahu ya. Dia senang. Tak adalah susah mana kan. Benda tak ada susah mana. Benda kita kena raih dia. Dan macam isu anjing tadi berkait dengan muslimat tadi, budak perempuan nama mazhab tadi tu kan, sebenarnya tak ada masalah apa pun, tapi jadi bising kenapa? Sebab orang tak faham, orang tak mengaji. Kalau orang yang faham tu sepatutnya dia kena bagi penjelasan mazhab dia begini, barulah tak jadi masalah. Tapi masalah ni orang yang faham tu dia lah isu kan Malaysia. Macam Syekh Malaysia ni cuti kuil apa? Kuil surau. Mari seorang muda, geng muda pergi semayang dalam tu. Ada tak erti nak komen. Orang tanya, macam ni Ustaz? Macam ni, isu-isu surau ni. Anda jawab satu. Itu tanda dia surau pun tak hidup. Itu jawapan. Itu jawapan. Jawapan dia senang. Surau pun tak hidup. Kalau surau tu hidup, budak tu pun tak sempat angkat patung dalam tu tau. Kau nak angkat orang pun nampak, kau gila di surau. Betul tak? Kalau orang boleh masuk, jak saya semayang, yang orang yang ambil gambar tu, orang tu dah singgah semayang. Orang ambil gambar tu bagus lah sebab jelas semayang. Orang situ tak semayang lah tu. Bukan budak boleh pergi. Itu masalah dia je gambar. Budak tu marah ke diri sendiri tak semayang. Dia tak pergi tu ke surau tu apa. Kan? Itu masalah. Itu masalah kita kan. Allah Rabbi. Pula nak jadi manusia kan. Tak apalah. Kita boleh selesai dengan baik lah insyaAllah. Benda-benda sebegini insyaAllah. Begitu insyaAllah. Tak apa. Nak bagi tahu. Nabi Muhammad SAW pernah cerita macam mana Allah Ta'ala boleh ampun dosa seorang perempuan yang terlibat dengan zina semata-mata dia boleh bagi minum kepada seekor anjing. Sebab apa? Islam ni agama rahmat. Antara gambaran Islam ni agama rahmat ni ayat kita baca ni. Allah Ta'ala kata la tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kamu disakiti hati perempuan yang kamu dah talak. Dah bagi rumah, jangan ungkit bagi saya, jangan. Supaya dia hidup dalam keadaan kesempitan. Jangan. Kau dah cerai. Lepas tu bagi tempat tinggal. Right. Apa? Jangan ungkit pula. Kau butuh aku bagi duit perempuan. Jangan. Itu menyakiti hati dia. Ini bukan sifat rahmat. Ini bukan ajaran Islam. Ini Islam kan? Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungan ayat. Wa in kunna qula wallahu a'lam. Satu ayat. Tak habis. Setengah ayat. InsyaAllah kita akan sambung ayat dalam kuliah kita. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an ya Allah, kami rizqikan dari kami ilmu yang memberi manfaat wa amalan salihan mutaqabbalan dan amalan yang saleh wa amalan tersebut diterima. Rizqan halalan tayyiban, rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa berikan kami berikan kami hidup baik. Fil akhirati hasanah dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi